Aku baru kahwin. Takkan secepat ini aku diceraikan dengan punca yang sangat bodoh. Aku ceraikan kau dengan talak 3. Ya Allah, ya Tuhanku, mereka telah laluinya dengan penuh sabar. Mereka telah laluinya dengan redha. Ya Allah, andai mereka pernah melakukan dosa, andai mereka melakukan kesilapan, ampunkan mereka, Ya Allah. Sesungguhnya Kaulah yang Maha Pengampun. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakan sinar buat mereka, berikan kebahagiaan dunia dan ukhrawi buat mereka. Sesungguhnya Kaulah yang Maha Pengasih. Gantikanlah rasa kecewa mereka dengan kegembiraan, rasa sedih dengan ketenangan jiwa, rasa keperitan dengan kebahagiaan, dan temukanlah mereka dengan pasangan yang mampu membawa menuju ke syurga-Mu, Ya Allah. Wahai yang Maha Tinggi, wahai yang mempunyai arasy yang luas, wahai yang memperkenankan doa, perkenankan doa aku, Ya Allah. Amin, 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 Ya Rabbal Alamin. Hello, Assalamualaikum Puan. Salam. Kami dekat tepi jalan ni, yang dekat warung warna merah ni. Tepi jalan besar. Nampak surau tu tak? Nampak surau, nampak? Masuk surau tu. Saya rumah sikit ni. Saya Jafiz. Oh, kena. Kat mana kita ni boleh? Oh, kena tanya kita punya DOP okey. Ya, saya. Terima kasih banyak sebab sudi terima lamaran kami. Lamaran. Untuk orang kata apa, kita nak sembang-sembang je apa yang saya bagi tahu tu objektif kami lah untuk kongsi dengan penonton pengalaman Puan lah. Kita boleh gelarkan macam mangsa perceraian lah. Betul tak? Daripada bercinta, lepas tu awal perkahwinan, konflik dan sekarang buat apa, kita nak tahulah. So yang baik tu mungkin tuan-tuan sahabat ambil, yang buruk tu dia orang pandai-pandai lah. Orang yang fikir lah. Kita tak nak salahkan siapa, tak nak buka air siapa kan? Kita nak cerita benda betul. Jadi sebab kita pun rasa hargai lah, sebab Puan berani. Bukan kita guna talent, kita tak bayar untuk talent berlakon. Ni cerita sebenar betul Puan. Betul, cerita sebenar. Right. Jadi kita boleh straight to the point lah. Saya tanya soalan yang first. Bercerai kenapa? 2 patah perkataan itu. Tak matang. Ini soalan antara jawapan yang memang lain lah. Tak matang So mungkin tak cukup ilmu lah. Betul, tak cukup ilmu. Tak ambil tahu mungkin lah boleh. Okey, saya nak tanya. Masa tempoh perkahwinan berapa lama dah? Tempoh perkahwinan? Dalam 4 tahun. 4 tahun je, tak lama lah. Tak lama sekejap. Right. Dah berpisah tu berapa tahun? Okey, dah berpisah dalam 3 tahun. Baru lagi lah. Baru. Okey. Kita nak tanya pasal bercinta dulu. Macam mana bercinta tu? Okey, bercinta tu masa zaman saya bercinta tu dah start media sosial. Macam WeChat, baru lah? WhatsApp, dalam 2011, 9 tahun lepas. 2013, 7 tahun lepas. Okay. Time tu WeChat baru kan. So time tu ada kawan kat WeChat apa semua. So ada group WeChat. Dan dalam group tu kenal kat dalam group WeChat. So daripada situ, daripada group WeChat kita personal. And then kenal sekejap. Siapa yang ngorak tu? Of course lah dia. Okay, dia ngorak lah. So layan lah. So macam mana boleh terima? Maknanya terima ngorak tu. Macam mana boleh terima dia? Okay, first Daripada sudut apa? Nampak macam dia ni caring ke? Ataupun muka handsome ke? Ataupun kaya ni? Dia sudut apa? First kali sebelum saya terima dia, saya tanya pasal agama dia. Saya tanya, sebab saya kata boleh tak ajar saya agama? Dia kata boleh. Sebab dia kata okey lah. Saya pun macam sebab dia daripada asal daripada belah yang kalau belah Kelantan. Belah Kelantan kan orang kata agama dia macam bagus. Kelantan kan Serambi Mekah. Pantai Timur. So kita kat Malaysia ni situ dia panggilkan tempat kuasa yang paling agama yang paling ni kan. So saya kata tak apa, mungkin ini masa untuk aku berubah dan dia boleh didik aku untuk menjadi seorang yang lebih baik. Okey. So dari situ tanya dia apa semua, dia kata dia boleh ajar apa semua. Dia janji kan. Okey. Lepas tu kita kata
Okey, Betul fine. tak tipu ni memang ada tanya benda tu? Yes, Memang betul. keinginan tu makna nak berubah pergi kepada agama tu ada kat Ya, situ? betul. Oh, bagus. Sangat Wah. betul. Lepas tu bila kita macam dia kata okey, terima sebab dia bagi tahu pakcik dia adalah imam. Oh. So macam kita yakin dekat situ kan. Okey fine, kita yakin dia. Yes, aku terima kau. Macam tu. Bercinta macam mana? Banyak kali keluar? Tak ada. Berapa lama? Masa tu saya kenal dia 3 bulan je. Jumpa sekali, 3 bulan? 2 kali. Tak jumpa banyak kali. And then saya jumpa family dia. Lepas tu kami rancang ke ni lah. Sekejap je lah, memang Maknanya- sekejap lah. Memang betul-betul niat saya masa tu kahwin adalah untuk saya berubah. Masa bercinta tak ada gaduh, tak ada apa? Tak Tak nampak ada. langsung apa-apa? Tak ada nampak. Okey. Awal perkahwinan. Maknanya masa nikah semua tu memang smooth lah. Semua perjalanan Semua dah smooth. jalan Okey. tu semua tu. Maknanya minggu pertama selepas dah maknanya keluar pada rumah lah kan, duduk dengan sekali dengan dia. Okey. Sekali duduk. Masa tu duduk dengan family dia. Duduk family dia dekat Kelantan. Duduk dengan family saya. Kat sini lah. Ha. Okey. Dalam seminggu tu macam mana? Minggu Minggu pertama tu kalau okey-okey je. Okey, dalam minggu pertama tu semua dia biasalah. Hmm. Benda baru kan. okey. So semua okey je, tak ada masalah lagi. Apa? So masuk bulan pertama tu baru ada Okey, minggu pertama cantik lah. cantik lah. Okey, bulan kedua maknanya. Kira apa orang kata apa kalau kotak hadiah tu kan, dua tu cantik lagi lah. Oh, okey. Maknanya bulan kedua lah. Masuk bulan kedua. Bulan kedua tu dah nampak apa? Okey, dah nampak dia muda macam lazy, malas. Oh, malas. Dia kerja, Dia masa tu dia kata dia kerja bisnes dengan family dia. tak tahu bisnes apa. Dia kata dia macam salah, pas pagi. Tapi nampak dia buat kerja. Dah nampak lah. Betul lah maknanya. Betul. Okey. Lepas tu dia kerja kat sana. So pindah KL. So saya kata dah duduk KL kena dah kerja kan. So kita semua dia cari kerja. Oh, maknanya selepas dia pindah sini, dia tak buat lah kerja Berniaga berniaga tu. Dia tak stop ada. dulu. Stop Maknanya dia gamble lah panggil. Gamble lah. Duduk sini nak cuba survive lain lah. Okey, lepas dah suruh cari kerja semua. Saya suruh saya kerja apa semua. Dia kata first ayat dia kata dia tak boleh kerja dengan orang. Okey, Betul? macam okay, fine tak apa. Macam kita masa tu okey tak apalah. Aku bantu suami aku. Kita tolong dia cari bisnes. Buka bisnes. Buka apa? Masa tu saya buka kedai store macam pizza, store macam burger tapi saya buat pizza. Okey, dia buat lah benda tu. Oh tidak, Kenapa? saya buat. Kenapa? Masa saya order gerai tu untuk datang, saya ambil franchise kan. Datang. Lepas tu tiba-tiba dah masa yang kejadian tu kan, dia nak balik kampung. Kenapa nak balik? Kenapa nak balik? Saya tak tahu kenapa sebab dia nak balik. Dia cakap nak balik je lah. Dia cakap nak balik. Okey. Dan saya halang. Saya kata tak boleh, kedai nak sampai dah. Okey. Dan masa tu saya halang-halang pergaduhan tu lah. Itulah talak pertama saya dijatuhkan. Maknanya dekat bulan kedua. Ya. Oh. Bulan pertama tu. Bulan pertama kahwin, bulan kedua dia jatuh talak satu. Talak satu. Sebab dia jatuh talak tu boleh tak? Dia lafaz luar mahkamah atau dalam mahkamah? Lafaz luar mahkamah. Masa tu pada hari kejadian. Boleh cerita hari kejadian tu macam mana? Apa berlaku? Punca-punca tu macam mana? Punca dia okey. First day punca dia Mungkin puan ada provoke apa-apa ke? Puan ada marah apa-apa yang puan cakap dia ni malas, awak tak nak kerja, so buatkan dia macam marah, tension, lepas tu dia ni. Tak. Hari pertama tu macam tak mana? ada. Mungkin dia duduk sini macam boring kot. Okey. Tu dan dia nak balik kampung. Mungkin dia rindu kampung dia. Okey. And then masa kat kampung tu masa dia nak balik tu kan, saya cuma halangkan dia tak boleh balik sebab saya tahu masa tu ekonomi saya tak stabil. Saya kata kalau balik kampung and dia datang sini dah berapa pula costing dia. Betul. Lepas tu dengan kedai dah nak datang apa semua. Duit puan lah tu. Ha. Okey. Lepas tu saya halang dia, memang halang. Saya kata mungkin tayar kereta pun saya tengok macam dah tak apa, dah elok nak balik apa semua kan. Okey. Saya halang, tiba-tiba terus bergaduh, ini dia terus aku ceraikan kau. Kenapa? Dia bergaduh mesti puan cakap jangan balik kampung, puan halang. Itu halang tu. Lepas tu dia jawab apa? Dia cakap dia nak balik juga dia kata. dia tak ada sebut sebab apa. Cuma dia kata nak balik. Lepas tu puan tak bagi, berkeras terus. Cerai. Oh, macam tu je. Ya. Mana memang puan tak expect lah dia boleh lafaz macam tu. Yes, memang tak Dan expect. puan pun tak mengharapkan perpisahan tu, betul? Betul, tak siapa akan mengharapkan. Tak sangka lah. Memang time tu terkejut. Bila dia dah lafaz tu, saya terus bawa diri lah. Okey, tak. Lepas dia lafaz, makna dia lafaz luar mahkamah. Lepas dia lafaz tu apa yang terfikir pertama kat fikiran?
masa itu kalau ingat lah? Pertama. Macam aduh aku dah tak ada suami ataupun lega lah lantak. Saya masa kejadian tu, lepas dia cerai tu, masa tu saya pegang dia, kata jangan balik dia. Lepas dia cerai tu, saya terus lepaskan dia. Betul? Dan saya keluar bilik. Masa tu saya keluar bilik. And then saya biarkan dia sendiri dan saya duduk sendiri. Puan fikir apa masa duduk sendiri tu? Saya cuba fikir, aku baru kahwin. Takkan secepat ini aku diceraikan dengan punca yang sangat bodoh. Yang tak orang kata macam bodoh gila. Tapi masa tu mungkin sebab masa tu kita orang terlalu muda. Bercinta tak lama. Dari umur masa tu 19, saya 21. Tu lalu muda. So benda tu tak fikir panjang. Okey, maknanya tahun berapa cerai tu? 2017. 2017, 17, 18, 19, 20. Okey, sepanjang 3 tahun lebih kurang kan? Sepanjang 3 tahun ni Puan puas hati dengan kehidupan sebagai Sangat puas hati. Sangat Kenapa? puas hati. Tak ada suami ni, bercerai janda. Takkan puas hati? Puas hati. Kenapa? Yelah, kalau macam tu je kita duduk berdua, tapi yang mencari duit tu yang bagi planning rumah tangga tu adalah seorang. Lebih baik kita duduk seorang-seorang sebab kita plan kehidupan kita sendiri daripada kita ada orang tapi tak boleh tolong bantu untuk kita plan. Okey. Macam orang kata macam bela biar awak hidup. Nak cakap tu macam kau ajar. Time dia kerja dia bagus, tapi bila sampai tahap dia berhenti kerja tu, saya suruh secepat mungkin cari kerja. Dia dah mula malas. Tapi tak ada force lah, tak ada paksa. Suruh elok-elok. Force, memang paksa, force. kena paksa. Puan paksa? Paksa, saya cakap, saya tak adalah paksa macam keras itu. Saya kata, okay, kalau awak tak kerja, makan minum awak macam mana? Dengan sewa lagi, apa lagi kan? Dengan makan minum. Tapi kan tempoh tu baru sebulan. Okay, itu masa tu sebulan. Okay, saya cerai 3 kali. Ya, 3 kali. Cerai rujuk. So, saya memberi peluang dekat dia untuk tak berubah. Maksud saya tadi, yang perceraian pertama tu, perceraian pertama tu bulan kedua. Lepas tu dalam 2 minggu lepas tu kami rujuk balik. 2 minggu lepas tu rujuk balik. Lepas tu cerai balik. Lepas tu cerai tu dalam tempoh setahun. Okey, tak apa. Saya nak tanya yang tadi, puan cakap puan tak paksa dia untuk bekerja apa semua. Masa yang pertama, ya. perceraian pertama. Tapi kan baru tempoh sebulan. Hari-hari puan bagi tahulah macam kita desak lah. Kita cuma bagi tahulah, cakap dengan dia cara eloklah, cakap okay, awak duduk sini rumah family saya. So orang tu saya tengok betul. tak baguslah awak duduk dalam bilik tidur dan saya pergi. So puan ada rasa macam malu lah. Betul malu lah. Malu lah suami aku macam ni. So makan minum dia my parents yang masak, and dia makan kat situ. So kita dah kahwin patutnya kena berdikari sendirilah. Puan terima dia balik selepas 2 minggu. Kenapa terima? Dah tahu dia pemalas, terima buat. Ya, masa tu orang kata mungkin masa tu kita fikir mungkin dia terlepas cakap saja. Bagi peluang. Kita bagi peluang. Sedangkan talak pun ada 3. So Tuhan pun dah kata 3 tu peluang. So kita kata tak apalah. Kalau tak ada peluang takkan ada talak. Macam mana dia datang tu dia datang minta maaf. tu okey. On that night tu dia dah on the way ke balik kampung. Dia call, nangis-nangis apa semua. Dia kata, tak apa, benda ni dah lepas, tak apa. Nanti, sampai masa nanti, kita tengok dulu. Dalam masa seminggu, kalau masih ada rasa sayang, kita rujuk, tak ada, tak payah. Dia yang cakap lah? Saya cakap. Tu okey, seminggu okey? Seminggu tu macam, so far okey, macam kontak baik apa semua. Jadi rujuk balik lah, sebab perkahwinan sangat singkat. Bercerai kali kedua pula. Terus, yang kedua tu? Yang kedua, pasal dia terus pergi hari kejadian yang kedua. Hari kejadian tu adalah dia berhenti kan yang saya niaga tu and then dia tak nak buka kedai. Maknanya malas itu jadi balik lah. Jadi balik lah. Peluang yang dah bagi tu ulang benda yang sama. Okay. Dia tak nak buka kedai. Hari kejadian tu? Hari kejadian tu saya cuma cakap mana boleh macam ni, kena buka kena buka kedai apa semua ni. And then dia kata nak balik kampung juga. Okey, nak balik kampung. Sama juga. Ya. Nak balik kampung. Dia kata kat saya, dia balik kampung, dia akan kerja kat kampung, and then akan bayar duit kat sini. Okey. Hantar duit. PJJ lah. PJJ lah. Saya setuju. Okey, cantik lah tu kan. Saya setuju. Sampai masa dekat kampung tu pula, saya dia duduk sana dalam sebulan lebih kot.
So dengarlah dia tak kerja, tidur. Hmm. Dia duduk kampung kan. Dengar dari siapa? Ha? Dari siapa dengar? Saya call mak dia, saya Okey. call bapak dia. Okey. Bapak dia kata dia tidur, Okey. tidur. Okey. Padahal dia katakan saya dia Kerja. kerja. Okey, apa? So saya jadi macam Hmm. kenapa tipu? Hmm. Ni dekat sini nak kena bayar sewa apa semua kan. Lepas tu ada dia balik KL. Hmm. Dia balik KL. Saya kata cepat-cepat cari kerja. Tak nak duduk macam ni kan. Siang tidur, malam jaga. So nak cari kerja apa kan. So dia desak, masa tu saya yang minta. Kali kedua tu saya yang minta. Saya minta, saya kata daripada awak seksa saya macam ni, lebih baik awak lepaskan saya. Okey, lepas tu terus dia lepas. Luar mahkamah Lepas tu luar mahkamah. Tapi masa tu dia susah nak lepaskan lah. Dia telefon bapak dia, telefon pakcik dia, apa semua telefon lah. Minta pandangan lah. Minta pandangan. Lepas tu bapak dia kata daripada kau seksa dia, lepas lah. Lepas, Tu dia lepas. So dah lepas tu Setahun. Setahun. Lepas tu dia kontak. Macam mana boleh terima pula kali ketiga? Jatuh Okey. tempat yang sama lah. Sampai 3 kali. Yang ketiga macam mana boleh terima? okey, masa tu saya keluar dengan kawan. Kawan saya. Dia nampak. Dia nampak dia mengamuk. Kawan lelaki. Kawan lelaki, yes. Dia mengamuk. Tu dah setahun tu. Tak, masa tu betul kan. Kita orang cerai tu sangat pendek. Kiranya tak ada share hand balik. Kira jam jatuh talak tak sampai untuk habis iddah dah rujuk balik. Oh, ni nak yang ketiga ni. Ni yang rujuk yang kali kedua ni. Saya keluar. Lepas tu dia nampak saya keluar dengan lelaki. Dia marah, mengamuk. Lepas tu saya cakap dengan kawan saya, jalan je, awak tak tahu je. Lepas tu masa tu adik dia ada kat sini. Adik dia call saya banyak kali. Kenapa keluar dengan lelaki? Masa tu berkawan. Masa tu kebetulan kawan saya ni dia nak hantar kawan saya balik kampung. Okey. Naik kat train. So Memang saya tak ada tumpah. apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada Memang apa-apa just kawan. unsur skandal tak ada. Tak ada. Memang kawan. Lelaki jalan tu handsome. Kaya. Biasa je. Toki kedai. Oh, kedai. Mungkin tercabar lah kot. Cabar lah, okey. cabar tu. So, Lepas tu dia nampak saya tu dia mengamuk-ngamuk. Lepas tu saya kata ngamuk kat biarkan. situ lah. Kat situ lah. Kawasan tu okey. Ngamuk. Lepas tu saya buat tak tahu lah. Lepas tu adik dia call. Adik dia call banyak kali, berpuluh-puluh kali. Saya kata hantarlah, kenapa nak call aku lagi kan. Aku dengan dia dah tak ada apa. Betul. Lepas tu saya macam pelik. Kenapa dia call tak berhenti. Memang non-stop dia berhenti. Tak call, dia non-stop dia call kan. Saya angkat. Dia kata datang rumah sekarang. Abang tengah berdarah. Lepas tu kata, dah kenapa? Lan tadi dah nak berdarah ke? Nak apa ke? Tak kau urusan aku dah. Kata, datanglah Kak Syah, Okey. Saya pun datang pergi tengok. Tangan tu dia kelar. Oh. Dia protes kat situ, tunjuk yang dia sayang kita tak boleh terima yang kita ni ada. Dia kelar tu yang nama ke apa tak ada? Tak ada, dia kelar pisau. Memang gila tu berdarah. Okey. Berdarah. Lepas tu saya kata, kenapa awak tindakan bodoh macam ni? Macam tak ada agama, saya kata. Sedangkan awak yang buat punca ni, kenapa awak nak jadi macam ni kan? Lepas tu saya rujuk tu sebabkan dia katakan saya suruh dia pergi hospital. Dia pergi hospital dulu, dapat rawatan sebab darah dia dah meningkat-nanti. Saya takut hilangkan darah. Lepas tu dia kata dia akan pergi hospital kalau saya rujuk dengan dia. Saya cakap dia, tak apa, kita pergi dulu hospital ni. Tak nak, dia tak nak. Lagi saya tak setuju apa semua kan. Lepas tu saya cakap dengan dia, okey, ini adalah peluang yang terakhir. Dia kata, kalau buat lagi dah tak ada apa dah. Kali ketiga ni. Kali ketiga lah. So rujuk, dia pergi hospital, lepas tu kami rujuk lah. Rujuk balik. Dalam lepas rujuk tu setahun tu. Setahun lah. Okey. Setahun tu okey. Okey. Semayang semua tadi kata agama ada ajar tak? Tak ada. Tipu lah semua tu. Kencing lah. Dusta. Dia semayang tak? Tak. Dia pun tak semayang? Tak. Oh, kencing lah. Maknanya betul lah. Lelaki ni guna mulut je. Ya. Janji, taburan janji dia seperti tabur baja. Cakap lah lelaki kan. Agak Tapi kita tak lah. Harap korang jangan macam tu. Tak elok. Lepas tu, lepas dia mula balik. Dah rajin kerja apa semua. And then dia mula balik malas. Macam saya tak kisah. Kau kerja macam mana pun. Gaji kau lagi rendah pada aku pun. Aku tak kisah. Janji kau bekerja dan ada survive untuk diri kau sendiri pun dah okey. Kita dah faham. Kita dah faham. Tapi ujung. Makna yang kali ketiga ni bercerai. Okey. Hari kejadian. Macam mana berlaku? Hari kejadian. Okey. Masa tu dia berhenti kerja. Oh, hari kejadian tu berhenti? Dia berhenti. Okey. Dia berhenti. Lepas tu saya kata, bukan. Dia lepas dia berhenti. Seminggu, 2 minggu lepas dia berhenti kerja dah. Okay. Saya cakap dengan dia, pergi cari kerja secepat mungkin apa semua. Lepas tu dia kata, nanti dia pergi. So kita tunggu, tak pergi. And then bila itu saya nak masak untuk dia. Saya nak masak untuk dia. Dia tidur. Saya kata, masa tu saya cerita benar memang.
saya suruh dia pergi beli belacan. Saya suruh kejut dia bangun, pergi beli belacan ni nak masak untuk makan tengah hari ni. Lepas tu kan, dia bangun tu dia mengamuk, dia marah, dia bising. Kenapa kejut juga tidur kan? Kat rumah family lah. Tak, masa tu kita dah duduk sewa dah. Oh dah sewa dah. Ada sewa. Lepas tu saya marah. Aku ni nak masak untuk kau ni, makan kau dengan kau tak kerja apa semua ni kan. Kenapa ni nak masak untuk kau, kenapa kau tak nak pergi kedai beli kan? Aku suruh kau pergi kerja je untuk kau makan juga, bukan untuk orang lain kan. Lepas tu saya cakap macam ni lah. Kalau macam ni lah kau kan, kau keluar pada rumah ni. Dan dia tak nak keluar. Tak nak keluar, saya terus call mak saya. Mama datang rumah sekarang. Arwah mak saya datang. Arwah mak saya datang. Syah, kenapa? Okey Mama, Syah dengan dia ni dah tak ada apa. Syah dah cerai. Syah nak Mama suruh dia keluar rumah pada hari ini juga tanpa membawa apa-apa selain pakaian dia saja. Tapi dia belum lepas apa-apa kan? Puan yang suruh keluar. Okey, masa tu macam ni. Masa tu dia ada lafaz dekat phone. Sebelum tu lah. Sebelum tu dia ada lafaz kat phone. Tapi saya ingat masa tu macam masa tu tak yakin lagi dengan betul ke ni dengan lafaz dalam telefon apa semua. Lepas tu saya kata tak, mungkin takut. Lepas tu bila dia dah datang ke dia duduk tu, saya masa tempoh 2 minggu tu saya tanya orang apa semua, dia kata Syah benda ni sah jatuh. Kau jangan buat mami, benda ni dah jatuh sah. Lepas tu barulah bagi tahu dia keluar lepas lah tu, rumah. Punca dia mula macam okey lagi kan. Tapi sebabkan belacan tu Dia jadi macam aku kan kau dah tak ada apa lah, baik kau keluar lah. Jadi macam kita dah So puan ambil lah pada yang puan menganggap benda tu tak sah tu, jadikan sah kat dekat belacan tu. Ya. Okey. Punca Maknanya dia keluar lah tu. Dia keluar. Lepas dia keluar tu, yang pertama fikir dalam kepala apa? Happy ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So lega betul-betul. Sangat lega Dan puas hati sampai hari ni lah. sampai hari ni. So keinginan untuk kahwin lain pun tak ada lah. Ada nak kahwin lain tetapi Tak fikir takut. sangat. Oh takut. Dia puan buat apa hari ni? Sekarang ni? Sekarang ni. Okey, sekarang ni Puan tak ada anak lagi ya? tak ada anak. So, kita punya panel interview hari ni apa ni? Tak ada anak lagi lah. Jadi puan buat apa? Puan kena survive sendiri je lah. Sebab sendirilah. Tapi yang satunya saya bersyukur lepas saya cerai tu, saya pindah rumah family saya. Dan kebetulan mak saya sakit, bapak saya sakit. Mungkin ada hikmah lah kenapa saya Cantik. bercerai. Itu yang kita nak sebenarnya. ada Puan nampak hikmah. sendiri hikmah Ya, tu. betul ada. Ada hikmah lah. Saya boleh jaga full time mak bapak saya sendiri. Lepas tu saya tak salahkan husband saya juga sebenarnya. Yes. Tapi saya berterima kasih kat dia Yes. sebab dia adalah guru Yes. saya yang mengajar saya kehidupan rumah tangga. Bagus, cantik. Tapi kami stay boleh berkawan, boleh berhubung, tak ada masalah sekarang pun. Cuma dia dah ada family sendiri, saya pun dah ada urusan saya sendiri. So benda tu bagi saya itu semua pengajaran. Marah tu sekejap je. Lepas tu bila dah fikir balik semua tu okey. Ada hikmah dia lah sebenarnya. Puan dah nampak hikmah dia. Maknanya berpisah, Bisa boleh duduk dengan family, boleh jaga arwah mak masa tu sampai ke akhir hayat. Alhamdulillah. Lepas tu itulah hikmah yang puan nampak. So daripada penceraian tu puan nampak hikmah. Maknanya penceraian ni bukan kegagalan dalam hidup lah. Dia adalah ujian yang sangat indah kalau kita temui hikmah. Betul. Puan setujulah tu, Saya hikmah setuju. tu. Sangat setuju. Tapi harapan nak kahwin lain tu adalah Ada tapi sangat takut. Sangat takut. sangat takut. Bukan takut, berhati-hati. Ya. Right puan. Maknanya cantik lah kita punya story puan tu dah kemas lah, solid lah kan, solid. Orang faham ah? Kan maknanya puan cakap dia tak matang. So kita memang nampak tak matang dekat situ. Kan kahwin cerai macam dah mainan. So ini juga kita nak bagi kat penonton. Ni macam couple lah ni. Aku tak nak Putus hari ni clash. putus lah. Block dekat Facebook. Lepas tu Block dekat Facebook. unblock. Lepas tu seminggu lepas tu unblock. Ni betul lah. Kan? Tapi apa yang pengajaran yang puan boleh ambil nanti ambil lah sebab dia hanya tabur janji dekat handphone apa semua kan. Betul. Semua lepas ni berhati-hatilah. Right. So cuma hati-hatilah sampai macam saya tu nasihat saya kalau pada yang perempuan, kalau jangan takut untuk bercerai sebab kadang-kadang Tuhan nak bagi kita sesuatu lebih baik selepas tu. Sekarang puan sekarang berniaga kan? Ya, saya ada kerjaya sendiri hakiki dan saya adalah founder kedai makan Wong Pafu. Mana much better lah daripada Much better. perkahwinan bercerai much better. Much better. Alright. Mana puan sekarang solat semua, maaf saya tanya, solat semua okey lah. Boleh ada buat lah. Ada buat. So mestilah
orang kata apa, puan doa minta kat Tuhan kan. Betul tak? Seharusnya. Alright. Jadi kita pun dah habis lah. Complete lah. Terima kasih kat ujung. Masa puan minta dengan Tuhan tu, puan seorang-seorang, betul tak? Ya. Puan minta hari ni boleh tak puan doa? Saya aminkan, kawan-kawan saya aminkan, penonton aminkan. Mana tahu kita ramai-ramai aminkan, boleh makbul. Apa yang puan nak, puan doa je lah. Jangan rasa malu lah. Mana tahu kita sekarang ni, kita nak ramai-ramai amin ni, berapa ramai penonton yang tengok nanti. Ya, betul. So kalau puan nak pejam mata pun pejam mata lah. Panjang-panjang pun tak apa. Kita aminkan je. Boleh? Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau pemudahkanlah urusanku di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Kau pertemukanlah aku dengan seseorang yang boleh membimbingku ke jalan yang benar Amin. dan boleh menjaga bapa dengan seperti bapa sendiri. Dan Kau berikanlah aku sesuatu yang indah selepas ni. Amin. Dan Kau temui aku seorang lelaki yang boleh memberi aku agama yang sebenar, Amin. yang boleh berikan aku kehidupan yang sebenar sampai ke jannah. Amin, amin. Amin. InsyaAllah apa yang puan doa tu kita rasa ikhlas kan? Betul-betul kita dapat rasa lah daripada hati. Alright, semoga sukses lah ya. Jadi kami punya channel ada apa ni? Tagline. Aha. Dalam sebuah kehidupan ada perjuangan. Teruskan berjuang dan jangan lupa bahagia. InsyaAllah. Maknanya kebahagiaan diri kita cari dululah. Tapi niat puan masa nak kahwin mula-mula tu cantik. Itu saya minat. Nice. Kan sebab apa? Nak lelaki yang boleh bimbing. Itu sebenarnya lelaki itu dia pemimpin. Ya. Betul tak? Tapi masa sebelum saya ni kahwin kan, saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhanku, kalau dengan perkahwinan ni adalah untuk punca aku berubah, temukanlah aku seseorang. Masa sebelum kahwin apa? Ya, betul. Tapi Tuhan tu hadirkan, betul. Kita berubah. Yes. Ya. Dengan cara tu. Tapi dia uji kita dengan kesabaran. Betul. Maknanya masa puan ada dalam pressure tu, tekanan tu, puan makin dekatkan diri dengan Tuhan tu, maknanya itu ujian lah. Bila kita dapat satu musibah, satu bencana, maknanya bila benda tu menyebabkan kita dekat dengan Tuhan, tu ujian. Betul. Dan kalau kita makin jauh tu bala. Kan? Tahniah lah. Kan? Maknanya puan pula puan maknanya lalui satu orang kata apa, proses penceraian beberapa kali semua, puan tak depres, puan tak lakukan benda-benda yang pelik, tak bunuh diri, tak jadi orang gila, sukses berjaya lagi hari ni. Alhamdulillah, semoga bertemu dengan jodoh yang lebih padu lah. Jadi kami daripada Pangkin Mas tak ada apa nak bagi, ni ada hadiah sikit kan, tak adalah banyak tapi sebagai tanda terima kasih kami lah sebab kongsi individu sebenar, cerita sebenar. Okay, terima kasih. Alright, jadi tu je lah. Dari kami doakan sekali lagi semoga sukses. Alright, doakan kami juga. Doakan kami sukses sebab kami nak cuba bagi konten-konten yang semoga AG terus naik meningkat sebab saya ikut awak daripada awal. Oh, terima kasih. Terima kasih banyak. Alright. Okay. Okey, puan. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Rumah mana sana? Sana. Okey, Assalamualaikum. Salam. Right. Oh, nice babe. Nice. Kita tak expect pun. Kadang-kadang kita melihat orang daripada luaran. Inilah kadang-kadang aku rasa benda ni sangat nice sebab kalau kita lihat kalau kita tengok pada dia punya cara pemakaian kan, daripada karakter dia, mungkin kita akan fikir something yang negatif, betul? Tapi nice lah sebab bila dia cakap dia nak kahwin, nakkan didikan agama daripada lelaki. Nakkan lelaki tu bimbing dia. Tapi akhirnya gagal. Lelaki tu tak bimbing. Jadi korang ambil lah mana yang baik, mana yang buruk. Akhir kata dari saya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Semoga kami terus dapat berjuang untuk konten-konten yang lebih bermanfaat. Last sekali, dalam kehidupan ada perjuangan, teruskan berjuang dan jangan lupa bahagia.